Menarik 10. Persatuan Anak Kabong menyerahkan tabung kebakaran Persatuan Anak Kabong kepada mangsa kebakaran di Kampung Hilir Sungai Pala Kabong. Dalam ucapan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong yang dibaca oleh Pengerusi Persatuan Anak Kabong, Semawi Muhammad berkata, sebanyak RM7,000 telah disalurkan kepada mangsa-mangsa kebakaran berkenaan. Untuk rekod persatuan itu ditubuhkan 6 tahun lepas bertujuan mengeratkan silaturahim anak jati Kabong khasnya. Gelaran Silent Killer atau pembunuh senyap diberikan kepada pasukan gerakan UMM PGA Senoi Prague oleh Agensi Perisikan Pusat Amerika Syarikat CIA kerana ketangkasan, keberanian dan kemahiran ilmu hutan mereka yang tinggi selain tidak gentar berdepan musuh. Sarjan Baharudin Ramli yang terkorban dan rakannya Sarjan Nori Hantari cedera parah selepas berbalas tembakan dengan sekumpulan penyeludup adalah anggota pasukan itu yang merupakan sebahagian daripada Batalion 3 PGA berpangkalan di Bidor, Perak. Sejak penubuhan unit Senoi Prague itu, pelbagai kejayaan dilakar dan mereka banyak terlibat dalam pelbagai operasi. Antaranya Op Bambu yang merupakan operasi tertua dilaksanakan oleh Pasukan Keselamatan Negara yang dilancarkan pada Oktober 1959 di Perak dan berakhir pada 2 Disember 1989 susulan pemeteraian Perjanjian Damai. Majlis Perbandaran Sibu MPS mengumumkan penukaran nama Jalan Oyak kepada Jalan Brother Albinus. Pengumuman itu dibuat Pengerusi MPS Kaunselor Clarence Ting Ing Hort. Penukaran nama Jalan Oyak kepada Jalan Brother Albinus adalah untuk memperingati bekas pengetua SMK Sacred Heart sekaligus mendapatkan kelulusan oleh Kerajaan Sarawak pada 15 Oktober lalu. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia memusnahkan sarang tebuan tanah sebesar tayar lori 3 tan dalam operasi musnah sarang serangga MSS di Jalan Tanjung Lobang Miri. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Miri, Kapten P.A. Usman Harto, setelah menerima panggilan 3 anggota terus dikerah ke lokasi. Sepasukan 3 anggota pertahanan diketuai Sarjan P.A. Robert Joan telah bergegas ke lokasi sebaik menerima aduan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning di beberapa negeri di seluruh negara. Ketua Pengarah Met Malaysia, Jailan Simon berkata, cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku hingga esok di Kemaman, Terengganu dan beberapa daerah di Pahang iaitu Kuantan, Berar, Pekan dan Rompin. Di Sarawak pula hujan lebat dijangka melanda Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Daerah yang terlibat di Kelantan ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Manakala di Terengganu membabitkan Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Sepanjang tempoh itu, angin kencang timur laut berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ombak setinggi 3.5 meter dijangka berlaku di perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak dan Sabah. Kejadian itu boleh mendatangkan risiko limpahan air laut di pesisir pantai dan muara sungai kawasan berkenaan. Sekitar 60-70% populasi dunia perlu divaksin bagi mengurangkan kadar penularan COVID-19. Demikian dedah pakar vaksin Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menyifatkan ketika ini imunisasi terhadap COVID-19 satu-satunya kaedah bagi mengurangkan jangkitan. Bagaimanapun masih belum ada lagi penjelasan bahawa vaksin berkenaan boleh mengurangkan tempoh seseorang individu mengalami penyakit itu. Miss World Vietnam Do Thi Ha yang baru saja dimahkotakan pada hujung minggu lalu terkenal dengan latar belakangnya yang bersederhana. Beliau dipercayai melakukan pekerjaan sebagai buruh ladang membantu kedua orang tuanya di kandang lembu. Selain itu, beliau juga merupakan pelajar tahun kedua di National Academic University Hanoi, turut melakukan pelbagai pekerjaan secara separuh masa, antaranya sebagai pelayan restoran selain membantu orang tuanya di ladang ternakan lembu. Bagaimanapun, gadis yang berumur 20 tahun itu kini terpaksa meninggalkan seketika kerja itu kerana dia bakal mewakili negaranya dalam pertandingan Miss World tidak lama lagi. Untuk rekod, Ha telah berjaya menewaskan 34 peserta lain di pertandingan Miss World Vietnam 2020.
Kerajaan Denmark digesa untuk menggali semula bangkai Ming yang didakwa ditanam di tepi tasik. Pihak pembangkang di Denmark meminta kerajaannya untuk sebaliknya membakar bangkai-bangkai Ming tersebut. Ini adalah kerana risiko berlakunya pencemaran sumber air minum kesan daripada penanaman haiwan itu di kawasan berhampiran tasik. Untuk rekod, sekitar 11 juta Ming telah dihapuskan setakat ini. Kerajaan Denmark bagaimanapun mengakui kesilapan atas tindakan yang diambil secara tergesa-gesa. Barcelona akan memotong 122 juta euro atau kira-kira 594 juta ringgit Malaysia daripada gaji pemain-pemainnya musim ini bagi membantu mengimbangi masalah kewangan kelab akibat pandemik COVID-19. Bagaimanapun, pemotongan berkenaan difahamkan perlu mendapat persetujuan pemain-pemain yang berharap akan menandatangani perjanjian itu dalam masa yang terdekat. Pemangku Presiden Barca Carles Tusquets menggambarkan situasi kewangan itu sebagai tidak dramatik tetapi amat membimbangkan. Menurut Tusquets lagi, mengukuhkan kembali kewangan Barca adalah menjadi keutamaan Presiden baru Barca yang pemilihannya akan dilakukan pada 24 Januari kelak. Khabib Nurmagomedov akan mengadakan sidang media Rabu ini. Ia sekaligus mencetus spekulasi bahawa beliau akan kembali beraksi di gelanggang oktagon. Juara lightweight dari Rusia itu yang memegang rekod 12-9-0 mengumumkan persaraan selepas perlawanan terakhir bulan lalu di mana dia menewaskan Justin Gaethje di UFC 254. Khabib selepas itu turut mengumumkan persaraannya berikutan berjanji dengan ibunya bahawa beliau tidak akan bertarung lagi selepas kematian bapanya Abdul Manap yang dijangkiti COVID-19. Bagaimanapun, Khabib masih lagi mencetuskan tanda tanya. Malah Presiden UFC Dana White menegaskan dia percaya sensasi Rusia itu akan kembali beraksi di oktagon. Menarik 10